Hai, salam sejahtera. Nama saya Kru Siuli. Hari ini saya nak berkongsi sedikit tips dan maklumat untuk menjaga kesihatan anda. Semoga video ini dapat memberi manfaat kepada anda semua. Jom. Menurut Kamus Dewan, obesiti bermaksud kegemukan yang disebabkan terdapatnya lemak yang berlebihan. Umumnya, obesiti merupakan satu masalah yang menular di kalangan remaja di Malaysia. Masalah ini menjadi semakin serius dan menunjukkan peratusan yang membimbangkan. Kanak-kanak yang mengalami masalah kegemukan adalah berisiko untuk menjadi obes apabila dewasa, dan keadaan ini akan menjurus kepada kewujudan masalah kronik yang lain pada masa hadapan. Berdasarkan kenyataan media, punca utama obesiti adalah makanan yang berlebihan lemak seperti makanan segera, McDonald's, pizza dan KFC. Malah makanan yang dijual di kantin sekolah juga dikatakan antara puncanya. Dalam hal ini, faktor-faktor yang boleh menyebabkan obesiti adalah keturunan dan faktor genetik. Di atas senaman yang mencukupi, nutrisi yang tidak seimbang atau pengambilan makanan dengan kadar yang banyak, hormon, pengambilan ubat, virus, kelemahan sesetengah ibu bapa, gaya hidup yang lebih kepada bersenang-lenang, sikap pengusaha kantin dan penjajah dalam membekalkan makanan yang tidak seimbang, persekitaran dan sebagainya. Kanak-kanak dan remaja yang cenderung dalam pemakanan dan aktiviti yang tidak sihat juga mempunyai risiko yang lebih tinggi untuk menjadi obes. Kesan obesiti kanak-kanak termasuk risiko yang lebih tinggi di peringkat awal, iaitu hipertensi, penyakit jantung dan meningkatkan risiko masalah seperti strok, penyakit jantung dan diabetes apabila dewasa. Kesan obesiti lain terhadap kanak-kanak ialah meningkatkannya risiko kejadian buli dan ejek-mengejek. Walaupun kesan jangka panjang obesiti terus dikaji, kanak-kanak dan remaja yang obes dikatakan mempunyai tahap penghargaan kenduri yang rendah berbanding rakan-rakan mereka yang tidak obes. Bagaimanakah cara-cara untuk mengatasi masalah obesiti? Yang pertama, pendidik bertanggungjawab menyampaikan ilmu pengetahuan berkaitan dengan obesiti kepada anak murid supaya dapat menyuntik kesedaran dalam diri mereka tentang kesan obesiti. Selain itu, pendidik juga boleh mendedahkan faktor-faktor yang menyebabkan obesiti seperti amalan gaya hidup yang tidak sihat dan cara pemakanan yang berlebihan lemak seperti makanan segera. Yang kedua, bersenam perlu diamalkan sekurang-kurangnya 3 kali seminggu dengan sekurang-kurangnya 20 minit satu sesi. Bersenam dapat melancarkan perjalanan darah. Apabila perjalanan darah lancar, organ-organ badan dapat menerima oksigen dengan mencukupi dan dapat menjalankan berfungsinya dengan baik. Salah satu sebab masalah kegemukan berlaku apabila organ-organ yang terlibat dengan kerja-kerja memproses makanan dalam badan tidak dapat berfungsi dengan baik akibat kekurangan bekalan oksigen. Yang ketiga, dengan mengambil kira rawatan obesiti kanak-kanak, kemasukan ahli keluarga terdekat merupakan satu parameter yang penting dalam menentukan kejayaan rawatan obesiti. Didikan ibu bapa perlu membawa kepada penubuhan persekitaran rumah yang sihat, di mana pemakanan yang sihat disediakan, gaya hidup yang aktif dilakukan dan mengelakkan faktor yang menggalakkan obesiti seperti menonton televisyen. Jelasnya, ibu bapa perlulah memastikan anak-anak mengamalkan pemakanan seimbang dalam memupuk amalan gaya hidup sihat. Galakan yang positif daripada ibu bapa sangat membantu kanak-kanak dalam menghadapi semua cabaran. Yang keempat,
Amalan pemakanan yang sihat adalah langkah yang penting untuk mengatasi masalah obesiti. Pemakanan yang seimbang adalah pemakanan yang mengandungi ketujuh kelas makanan dalam kadar yang bersesuaian, iaitu karbohidrat, protein, vitamin, mineral, lemak, air serta serat. Semua nutrisi harus diambil oleh seseorang dalam kuantiti atau kadar yang disyorkan oleh pakar-pakar pemakanan. Hal ini penting bagi memastikan bahawa badannya menerima nutrisi yang cukup dan mengelakkan diri daripada berlakunya obesiti. Secara kesimpulannya, masalah obesiti hendaklah diatasi untuk mengelakkan perkara buruk yang timbul sebagai akibatnya. Namun begitu, jika ia tidak diberikan penekanan, pastinya akan menjadi masalah yang tidak disedari sebagai punca kepada menyumbangnya masalah berat badan dan kesihatan.